COVID-19 semakin parah di seluruh negara. Seperti yang kita sudah tahu, sudah lebih setahun negara kita mengendalikan kes COVID-19 ini. Namun, masih tiada penghujungnya. Tambahan pula, kes harian yang sudah mencecah 4 angka semakin membimbangkan masyarakat dan menyebabkan sesetengah kawasan perlu menjalani PKPB dalam tempoh yang agak lama. Hal ini akan memberi impak kepada kesihatan mental manusia seperti isu kemurungan dan sekatan dengannya. Antara faktor-faktor yang menyebabkan masalah kemurungan di negara kita semakin meningkat selepas kewujudan COVID-19 adalah daripada tekanan hilang pekerjaan dan juga punca pendapatan. Sewaktu pandemik COVID-19, banyak syarikat perlu memberhentikan pekerja mereka kurang daripada kegawatan ekonomi yang teruk. Ini menyebabkan pekerja yang diberhentikan hilang punca pendapatan untuk menyara keluarga sekaligus memberi kesan psikologi yang negatif kepada mereka seperti kemurungan, kegelisahan, stres dan sebagainya. Selain daripada itu, faktor yang boleh mendorong kepada masalah kemurungan ini adalah mereka yang disahkan positif COVID-19 kerana mereka beranggapan bahawa tiada ubat yang boleh menyembuhkan penyakit ini serta mereka berfikir bahawa mereka adalah punca penyebaran virus ini kepada orang lain. Hal ini akan memberi gangguan emosi kepada mereka sekiranya mereka terus-terusan berfikir. Dengan kes COVID-19 yang semakin meninggi dari hari ke hari, pihak berkuasa telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu bagi menhadkan pergerakan masyarakat serta memastikan masyarakat kekal berada di rumah bagi mengurangkan kadar kebolehan jangkitan ini. Oleh itu, masyarakat berada dalam kebimbangan, keresahan serta ketakutan mereka akan dijangkiti penyakit tersebut juga. Oleh itu, hampir 0.5 juta masyarakat Malaysia yang mengalami kemurungan. Kementerian Kesihatan Malaysia melaporkan beberapa kes cubaan membunuh diri telah berlaku. Sebagai contoh, kes yang telah berlaku ialah seorang bekas juruterbang syarikat swasta telah bertindak terjun daripada bangunan rumahnya, dipercayai hilang kewarasan serta berada dalam kemurungan akibat diberhentikan kerja pada pandemik tersebut. Selain itu, seorang pesakit yang disahkan positif COVID-19 telah bertindak terjun daripada bangunan hospital dipercayai berada dalam kemurungan. Justru, kajian ini adalah bertujuan untuk melihat cabaran semasa pandemik COVID-19 dari sudut kerohanian iaitu spiritual serta mencari penyelesaian kepada kepulihan penyakit kemurungan ini. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menyifatkan penularan COVID-19 berisiko meningkatkan masalah kesihatan mental global. Jadi, tindakan perlu diambil dengan segera bagi mengatasi masalah kesihatan yang berlaku kerana pandemik ini. Ketika perlindungan dan aspek kesihatan fizikal menjadi perhatian umum, PBB berpendapat bahawa wabak COVID-19 juga boleh menyebabkan tekanan mental yang membabitkan sebahagian besar masyarakat. Sekiranya jumlah individu yang dijangkiti semakin ramai, maka risiko untuk masyarakat mengalami tekanan perasaan juga akan meningkat, termasuk dalam kalangan pesakit COVID-19 itu sendiri. Kebimbangan akan dirasai jika jumlah pesakit terus meningkat, sedangkan petugas kesihatan mengalami keletihan emosi, mental dan fizikal berikut tekanan kerja berlebihan dan berpanjangan. Selepas meneliti beberapa kajian yang telah dilakukan, kami bersetuju dengan pandangan Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB bahawa isu kesihatan mental ini perlu diambil berat oleh segenap masyarakat, terutama sekali apabila berlakunya penularan wabak COVID-19. Aspek kesihatan mental ini sering kali diabaikan dan dipandang enteng oleh masyarakat kita kerana ianya biasanya tidak dizahirkan. Namun, apabila masalah ini berlaku secara dalam tempoh masa yang sangat lama, ia sebenarnya akan memberi kesan terhadap kesihatan fizikal. Oleh itu, inisiatif KKM dengan kerjasama beberapa agensi lain amatlah baik dan perlu disokong oleh semua masyarakat. Inisiatif ini dapat membantu mereka yang mengalami kesihatan mental untuk sembuh dan juga sedikit sebanyak dapat mengurangkan tekanan mereka. Mereka tidak perlu lagi membayar kos untuk perkhidmatan kaunseling. Selain itu, ia juga dapat menyokong mereka dan membantu mereka agar tidak malu dan berkeyakinan untuk pergi ke hospital. Pesakit-pesakit ini amat memerlukan sokongan daripada kita semua. Jadi, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah bersatu padu dalam menangani masalah ini. Secara kesimpulannya, isu kemurungan adalah satu isu yang serius dan tidak boleh dipandang remeh. Sekiranya ada individu kita yang terdekat yang mengalami masalah tersebut, dinasihatkan untuk berjumpa dengan pakar untuk mengelakkan perkara tersebut daripada menjadi semakin serius di masa hadapan.